Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur Al-Quran mengikut setiap muka surat. Alhamdulillah, pagi ini kita telah sampai ke muka surat 542 muka surat 542. Jadi kepada sesiapa yang mempunyai kemudahan untuk bersama-sama dengan kita dengan membuka mushaf pada pagi ini, maka sangat-sangat dipersilakan. Insya-Allah moga-moga kita akan dapat melihat bersama-sama ayat-ayat yang akan kita bacakan, ayat-ayat yang akan kita cuba tadabburkan pada pagi ini. Jadi hari ini kita akan bersama-sama masuk kepada yang pertamanya adalah kita masuk kepada juzuk yang baru, iaitu juzuk yang ke-28, dan kemudian seterusnya juga kita masuk kepada surah yang baru, iaitu surah Al-Mujadalah. Kita akan bersama-sama hari ini dalam surah Al-Mujadalah ayat 1 sehingga 6, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pemandu hidup kita, insya-Allah. Dalam suasana kita pada hari ini yang sangat-sangat bergeluman dengan perkara-perkara yang macam-macam datang daripada pemikiran manusia, yang menghantui manusia, yang mengganggu kehidupan manusia dalam pemikiran mereka. Jadi insya-Allah moga-moga Al-Quran ini akan memberi manfaat kepada kita insya-Allah pada pagi ini. Jadi insya-Allah mula-mula kita akan sama-sama bacakan serba sedikit daripada ayat ini untuk membuka majlis tadabbur kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kita sebutkan bahawa yang pertama sekali kita masuk ke surah baru hari ini dan juga kita masuk kepada juzuk yang baru. Ulama-ulama telah menyebutkan tentang apakah tema kepada surah-surah ini, apakah tema kepada juzuk-juzuk ini. Jadi kita telah berlalu dengan juzuk 27-nya, dengan juzuk 26-nya. Kita masuk kepada juzuk yang ke-28 pada kali ini. Dia mempunyai satu persamaan dari segi tema. Kata ulama, tema yang dibawa oleh surah-surah di dalam, iaitu ada 9 surah di dalam juzuk yang ke-28 ini, membawa pengertian, membawa kita kepada satu perkara, iaitu al-intima. Al-intima, pengertian intima ini dalam bahasa Arabnya ialah artinya ialah kita merasai kita satu part daripada badan tersebut, satu part daripada gerombolan tersebut, satu part daripada kumpulan tersebut. Jadi bila kita sebut al-intima ilal Islam, artinya ialah seseorang itu merasakan bahawa dirinya adalah satu part daripada Islam itu. Bukan hanya sekadar dia hanya bersembahyang, dia hanya berpuasa, dia hanya melakukan ibadat-ibadat yang tertentu, maka dia merasai bahawa dia telah bersama-sama dalam Islam. Itu baru hanya melakukan. Tetapi intima ni melebihi daripada itu semua. Intima ini merasa sayang kepada Islam. Intima itu merasa nak memberi sesuatu kepada Islam. Intima ni merasai bahawa Islamlah segala-galanya, Islamlah yang akan menyelamatkannya, Islamlah yang sepatutnya dikagumi, Islamlah yang tak ada lain selain daripada Islam yang dirasakan tinggi, dirasakan dengan perasaannya, dengan jiwanya, dengan pemikirannya, segala-galanya Islam. Bukan hanya sekadar melakukan ibadah-ibadah yang tertentu sahaja. Tapi jadi intima inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini dan juga juzuk ini, juzuk 28 ini adalah merupakan, kata ulama, adalah juzuk intima. Intima ni mengajar kita kepada bagaimana kita ni sepatutnya merasai intima kepada Islam. Jadi dimulakan dengan surah ini pada pagi ini yang akan kita baca, iaitu surah Al-Mujadalah, nak menunjukkan bahawa bagaimana perlunya intima. Dan di hujung surah ini kita akan dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dimulai dengan kisah seorang perempuan dalam surah Al-Mujadalah, tetapi di hujung surah ini bukannya juzuk ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hizib. Hizbun ni maknanya ialah kumpulan. Hizbun maknanya ialah gerombolan. Jadi perkara ini insya-Allah kita akan sama-sama lihat. Jadi harapnya
saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan semua akan dapat bersama-sama dengan kita pada setiap hari insya-Allah, kecuali hari Ahad. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan surah Al-Mujadalah dan juga dengan juzuk yang ke-28 insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam ayat yang pertama ini tentang kisah seorang perempuan. Perempuan ini bernama Khawlah ataupun disebutkan juga ada menyebutkan namanya adalah Khuwailah, iaitu dengan tasghir, iaitu kecil damai dalam bahasa sini. Kemudian ataupun ada yang mengatakan namanya adalah Jamilah. Jadi nama dia Khawlah, nama dia Jamilah, nama dia Khuwailah binti Sa'labah dengan sa'. Kemudian suaminya bernama Aus bin Somit. Ada seorang lagi sahabat bernama Ubadah ibn Somit. Jadi Ubadah ibn Somit adalah adik-beradik kepada Aus bin Somit. Jadi ini adalah adik dia. Wallahu alam, mana abang mana adik, wallahu alam saya tak tahulah, tak pasti, wallahu alam. Tapi Aus bin Somit ni suami kepada Khawlah ni ataupun Khuwailah ataupun Jamilah ni adalah merupakan seorang sahabat yang hebat sebenarnya. Dia adalah seorang sahabat Ansar yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud dan hampir semua peperangan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku? Kisah ini ialah disebutkan oleh ulama ialah berlaku iaitu mereka ni dah lama berkahwin. Tapi pada suatu hari itu berlakulah suatu perkara yang tidak menyenangkan kepada Aus ni, suami ni. Jadi suami itu kerana apa tidak menyenangkan tu, iaitu oleh kerana adalah ketika yang tertentu disebutkan dengan panjang lebar lah di dalam sebab nuzul ayat ini dalam hadis-hadis yang berkaitan. Banyak hadis sebenarnya diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh macam-macam lagi oleh Ahmad dan lain-lain, menyebutkan bahawa maka timbullah perasaan marahnya Aus ni kepada Khawlah, menyebabkan dia berkata dia telah menziharkan, berkata dengan kata-kata iaitu menyamakan Khawlah ini seperti ibunya. Kata-kata itu anta kazahri ummi, kata-kata itu nama dia kata-kata zihar, telah dibuat oleh orang-orang Quraisy sejak daripada zaman jahiliah lagi. Jadi bagi orang jahiliah apabila seseorang suami berkata kepada seorang isteri, awak ni sama seperti mak aku, maka itu dengan sendirinya menjadikan perempuan itu, isteri itu tertolak. Bahkan ada mengatakan dia tidak tertolak, tapi dia akan jadi mu'allaqah. Mu'allaqah ni artinya ialah tidak tolak. Ada satu pendapat kata dia tertolak. Tertolak tu tertolak abadi. Maknanya tak boleh dah. Tak boleh nak kahwin semula dah. Yang kedua kata, iaitu dia adalah mu'allaqah. Mu'allaqah ni artinya seorang perempuan yang tergantung. Tergantung apa? Dia tidak diceraikan, tetapi dia tidak boleh bersama lagi dengan suaminya. Jadi perkara ni sangatlah menyakitkan. Menyakitkan apa? Menyakitkanlah Khawlah ni kan. Sedih sangat dia kan. Dia tak nak berpisah daripada suami dia tu. Cuma berlaku perkara yang menyebabkan suami dia tu berkata begitu kepada Khawlah ni, Aus tu kan. Jadi bila perkara ini berlaku, lalu pergilah Khawlah ini ataupun Khuwailah ataupun Jamilah ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kes dia kan. Jadi bertanya, bila Nabi ditanya, ceritakan Nabi berkatakan, maka dia katakan hurrimti alaih ataupun hurrimat alaih, maka awak ni telah diharamkan untuknya. Maknanya mengikut seperti biasalah, iaitu hukumnya apabila seseorang itu berkata kepada isterinya, menziharkan isterinya, maka jadilah perempuan itu haram ke atas suaminya. Maka tak boleh buat apalah. Jadi Khawlah ni kan merasa sangat sedih dengan hukuman tersebutlah, dengan apa yang berlaku tu. Jadi dia bertanya lagi kepada Nabi, merayu lagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada riwayat mengatakan 3 kali. Jadi Nabi SAW tetap menjawab, dia kata kamu telah diharamkan untuk itu, adalah mengikut hukum asal. Jadi dia ni perempuan ini, Khawlah ini merayu kepada Allah akhirnya kan, tashtaki ila Allah. Dia telah merayu-rayu, ya Allah tolonglah aku kenapa? Dia sebutkan kepada baginda Nabi, dia ni dah kahwin lama dah dan dia ada anak. Dan anak-anak dia ni kalau dibiarkan, kalau diberikan kepada Aus ni nanti tak terjaga. Dan kalau dia ambil, dia nak bagi makan apa? Dia kata, aku nak bagi makan apa kepada anak-anak aku ni? Jadi akhirnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sedihnya dia, itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini, tashtaki ila Allah. Jadi bila dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini,
Allah Subhanahu wa taala sebutkan sini, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar tahawur. Tahawur ni maknanya perbincangan. Tahawur tu maknanya murajaah, kita kata tahawur, iaitu dia murajaah tu maknanya murajaah mengulang-ulang lagi, ya Rasulullah, tolonglah aku kan. Perkara ni disebutkan oleh Aisyah. Khawlah ni bercakap dengan suara yang sangat perlahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun duduk di dalam bilik yang sama, Aisyah berkata, aku duduk di hujung bilik sana. Khawlah ni bercakap dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah sini. Biliknya kecil, bukan bilik besar. Aku pun tak dengar. Aku tak dengar apa yang Khawlah cakap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya melihat daripada jauh. Jadi jauh ni bukan jauh ya. Jadi Aisyah berkata, Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba berkata dalam ayat ni, wallahu yasma'u tahawurakuma. Nak menunjukkan apa? Aisyah nak ceritakan Allah Subhanahu wa taala ni mendengar semua benda. Apa yang berlaku atas dunia ni, apa saja kan, kecil, besar, suara kuat dan sebagainya. Tapi mendengar sini bukanlah mendengar seperti manusia bukannya kerana Allah tu kanlah laisa kamitslihi syai', yang kita belajar, yang kita tahu kan di dalam apa yang telah kita baca sebelum daripada ni. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersih daripada sama dengan makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni mendengar apa yang berlaku tu. Jadi Allah Taala kata innallaha sami'un basir. Allah Taala jelaskan bahawa Allah Taala Maha mendengar, Allah Taala Maha melihat. Jadi selepas daripada tu Allah Subhanahu wa taala pun berkata. Jadi perkara ini telah berlaku, nak ceritakan bahawa Allah Taala cerita Allah mendengar rayuan daripada Khawlah tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang berlaku di antara suaminya Aus dengan Khawlah, dan juga dia telah istiqaq tu, iaitu tashtaki tu, mengadu tu kan. Jadi Allah Taala apa yang berlaku, nak cerita satu perkara yang sangat-sangat ni, iaitu di zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu. Umar ketika bersama-sama dengan orang-orang hebatlah di kalangan Umar, Amirul Mukminin pada masa dia menjadi Amirul Mukminin, dia bersembang-sembang lah dengan sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba lalu lah seorang perempuan yang sangat tua lah. Jadi tiba-tiba perempuan tu Umar bila tengok perempuan tu, dia pergi kepada perempuan tu kan. Perempuan tu panggil Umar, lalu dia bercakap kepada Saidina Umar. Apa yang dicakapkan wallahu alam bisawab tidak didengarkan oleh sahabat, tetapi diriwayatkan bahawa dia menasihati Umar, ya Umar ittaqillah, ya Umar begini, ya Umar begini, ya Umar begini. Lalu setelah daripada habis bercakap, barulah Umar ni pergi balik kepada sahabat-sahabat dia tu. Jadi sahabat-sahabat dia ni merasa pelik kan. Sahabat bertanya kepada Umar, ya Umar, dia kata, macam mana kau ni pemimpin negara, tiba-tiba perempuan tua macam tu kau boleh layan dia kan, kau boleh duduk dengan dia kan, bersembang dengan dia lama-lama kan, macam mana ni? Jadi Umar berkata kan, Umar kata kepada sahabat-sahabat dia, kamu tahu tak siapa tadi tu? Dia adalah Khawlah. Khawlah yang mana Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan dia, mendengar kata-kata dia, mendengar aduannya. Tiba-tiba aku ni Umar, aku tak mau dengar. Wallahi Umar katakan, kalaulah dia nak bercakap kepada aku daripada awal pagi sampai kepada petang kan, dan aku tak akan berhenti. Aku tak akan berhenti untuk mendengar apa yang dia cakap kecuali lah untuk pergi sembahyang, kata Umar dalam hadis yang diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu. Jadi tengokkan betapa hebatnya Khawlah ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama katakan betapa hebatnya kan seorang perempuan. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan surah ini dengan menceritakan dalam juzuk ini, menceritakan bagaimana Allah Ta'ala ni kan mendengar semua benda. Dan Allah Ta'ala ni mendengar semua rayuan-rayuan isytiqaq daripada siapa-siapa kan, yang mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah maka sesiapa yang ada masalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan mengadu kepada Allah Ta'ala mendengar. Cuma kemungkinan Allah Ta'ala lambat, kemungkinan Allah Ta'ala tidak memperkenankan lagi, kemungkinan ada macam-macam lagi, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting kita sebagai makhluk ni, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam apa perkara saja. Allah kemudiannya dalam ayat yang kedua menceritakan tentang hakikat apa? Iaitu hakikat zihar ni. Zihar ni adalah dibuat oleh orang-orang sejak daripada zaman jahiliah lagi, dan ia adalah satu perkara yang salah. Kita sebutkan tadi bahawa zihar ni dalam keputusan-keputusan yang diputuskan oleh orang-orang jahiliah dulu, ialah sama ada dia adalah tolak ataupun dia adalah muallaqah. Jadi
Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah Taala kata apa kan? Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Allah ceritakan fasal hakikatnya. Jadi Allah Taala sebut di sini min nisaihim, maknanya perkara ni ialah di antara lelaki terhadap perempuan. Maknanya dia tidak berlaku terbalik. Maknanya tak adalah kalau kata seorang isteri berkata kepada suami dia, engkau ni macam ayah aku, itu tak berlaku. Dia maknanya tak berlakulah zihar, tak dipanggil zihar. Zihar ni apabila terbalik, seorang lelaki berkata kepada isteri, dan dia bukan hanya untuk khaulah saja. Allah Taala sebut sini ialah min nisaihim, artinya ialah untuk siapa-siapa saja berlaku sampai hari kiamat hukum ni, iaitu perkara yang pertama yang kita kena tahu hakikat dia ialah mahunna ummahatihim. Dia tak berubah menjadi mak. Tak berubah. Walaupun dia kata apa pun, dia kata kau seperti mak aku dan sebagainya, dia bukanlah mak. Itu yang pertama hakikat yang Allah Ta'ala nak cerita. In ummahatuhum illallai waladnahum. Allah Ta'ala kata, orang yang dianggap mak ni ialah siapa? Yang melahirkan mereka. Yang tidak melahirkan mereka bukan mak dia. Itu hakikat hakikat yang Allah Ta'ala nak cerita. Kemudian wa innahum la yaquluna. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan hukum dia. Hukumnya iaitu apa? Hukum orang yang berkata, orang yang menziharkan ni, Allah Ta'ala berkata sini iaitu apa? Allah Ta'ala kata wa innahum la yaquluna munkaran minal qauli wazura. Mungkaran artinya ialah apa kan? Satu perkara yang mungkar. Satu mungkar maknanya, mungkar di sini apa? Mungkar maknanya tak betul. Apa maksud tak betul di sini? Tak betul ni ulama-ulama sebut yang pertama sekali, dari segi kata-kata dia kata-kata tak betul. Yang keduanya dari segi syaraknya tak betul. Yang ketiganya dari segi akal pun tak betul. Yang keempatnya dari segi tabak ni pun tak betul. Maknanya semua benda ni apabila adanya keluarnya zihar ni, dari segi semua tak betul. Dari segi syarak hukumnya adalah dosa besar, sebagaimana kata jumhur ulama. Jadi daripada sini kita tengok kan, Allah Ta'ala berkata ia adalah mungkar. Kemudian wa innallaha la'afuwun ghafur. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia adalah afuun, yang pemaaf, memberi maaf, dan ghafur, yang menerima taubat, yang memberi. Jadi dalam ayat ni, perkara ni sebenarnya adalah yang berlaku di antara Khawlah dan juga Aus ni adalah pertama kali dalam sejarah Islam. Jadi berlaku di Madinah, dan ia pertama kali, maknanya sebelum daripada itu tak ada sahabat lagi yang berlaku macam ni lah. Kemudian jadi ianya berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengekalkan perkara ni, menjadikannya untuk menjadi hukum kepada panduan kepada orang-orang Islam yang datang selepas daripada itu, apa hukum bila berlaku zihar ni. Kemudian Allah Ta'ala pun sebutlah hukuman dia dari segi hukum syaraknya. Jadi ini hukum fiqhnya iaitu apa? Kalau seorang itu yang menziharkan isteri dia, summa ya'uduna lima qalu, dan kemudian dia nak kembali semula. Kembali semula maknanya dia merasa menyesal. Dia nak kembali semula kepada isterinya kan. Jadi boleh tak? Jadi jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Tidak sebagaimana yang diamalkan di dalam jahiliah dulu, iaitu perempuan itu bercerai secara mu'abbad, secara kekal selama-lamanya, ataupun mu'allaqah. Jadi dalam Islam tidak. Dia bukan begitu kan. Jadi ini adalah satu benda yang sangat-sangat mengubat hati Khawlah. Kenapa? Kalau ikut asalnya maknanya terpisahlah selama-lamanya. Jadi kesian kepada Khawlah ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendengar yang kita kata isytiqaq tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sebelum daripada yatamassa itu maknanya ialah bersama-samalah, mempergauli dan sebagainya kan. Kemudian famal, jadi mestilah dia kena apa? Maka dia kena apa situ? Iaitu fatahriru raqabah. Jadi hukuman yang pertama iaitu penyelesaian dia, cara dia ialah mudah saja kalau ikutnya, iaitu membebaskan seorang hamba. Menurut setengah mazhab, dia kata tak kira hamba tu kafir ke, hamba tu Islam ke, tak kira. Tetapi mengikut mazhab kita, dia mestilah seorang yang muslimah lah. Seorang muslimah maknanya seorang hamba yang bukan muslim, bukan seorang perempuan, minta maaf tapi maknanya seorang hamba yang Islam Fatahri. Jadi perkataan tu digunakan raqabah dalam Al-Quran, digunakan perkataan raqabah untuk, iaitu makna asalnya adalah leher maknanya kan. Tetapi raqabah tu maknanya ialah seorang hamba. Kenapa digunakan perkataan leher? Kerana itu nama dia ialah dinamakan al-kul dengan juzuk. Gitu kan. Dia kata tu tasmiyatul kul bismil juz'i. Itu satu sebahagian saja kan. Tapi apa seterusnya ialah Allah SWT, hukuman yang pertama ialah dia mesti membebaskan seorang hamba. Tetapi Allah Ta'ala sebut lagi daripada sebab itu kan. Tapi
Iringan Allah Taala sebut sini kan, zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Makna Allah Taala kata ini adalah peringatan untuk kamu kan, nasihat untuk kamu kan. Maknanya walaupun ia berlaku, tapi ada cara penyelesaian dia. Jadi kemudian Allah Taala sebut, kalau orang tak mampu macam mana? Tak mampu ni macam mana? Kemungkinan dia tak ada duit nak membebaskan seorang hamba. Sebab nak membebaskan seorang hamba kena beli hamba kalau tak ada hamba. Jadi ataupun kemungkinan juga hamba dah tak ada. Seperti zaman sekarang kan, mana ada hamba lagi. Jadi kalaulah tak mampu, Allah Taala kata faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Dia kena puasa selama 2 bulan 2 bulan berturut-turut menurut jumhur ulama'nya mesti berturut-turut. Maknanya kalau terputus satu hari, maka dia kena start balik, ulang balik. Kena mesti. Jadi ini siapa ni? Ini lelaki Untuk lelaki ni, bukan untuk perempuan Perempuan mana boleh puasa berturut-turut macam tu kan? Sebab majoriti mereka ada haid dan sebagainya. Jadi ni lelaki hukumannya, perempuan tak ada hukuman tu. Jadi lelaki tu kena puasa 2 bulan betul. Tetapi walau bagaimanapun ada pendapat, saya sebutkan saja ni kan sebagai untuk gambaran saja kan. Ada pendapat ulama mengatakan jika sekiranya dia terpaksa berbuka kerana uzur, kerana sakit dan sebagainya, maka dia boleh meneruskan, menyambung balik tak dikira putus, tak dikira dimulakan. Itu adalah sebahagian, ada ulama yang berpandangan begitu. Jadi kemudian selepas daripada tu Allah Taala kata apa? Faman lam yastati'. Tapi kalau dia tak mampu juga, tak mampu disebabkan dia sakit ke, tak mampu oleh keadaan dia tua sangat ke, ataupun tak mampu macam-macam lah, kerana tak mampuan yang dibenarkan oleh syarak, maka fa'ita'amu sittina miskina, maka dia kena beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin dengan mengenyangkan mereka. Memberi makan ni ada setengah ulama kata ialah dengan memberi pemilikan, iaitu memberi hadiah lah, memberi hadiah makanan kepada mereka. Tak mestinya makna memberi makan tu makna memberi makan panggil jamuan, tidak semestinya kata setengah ulama. Tapi itu adalah pendapat-pendapat ulama yang lebih detail. InsyaAllah kita tak huraikanlah di sini. Kita bukan nak huraikan benda tu. InsyaAllah kepada orang yang nak tengok, kepada mana-mana sahabat yang nak tengok dengan lebih detail perkara ni, boleh tengok dah dalam buku-buku fiqh insyaAllah kan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata sini kena beri makanan 60 orang, zalika litu'minu billahi wa rasulih. Allah Ta'ala kata yang demikian itu, hukuman itu kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, watilka hududullah, itu adalah had Allah, itu adalah batasan Allah, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walil kafirina azabun alim, dan Allah Ta'ala sebut di sebalik itu ialah bagi orang kafir, bagi mereka ni azabun alim. Innal lazina yuhaddu. Sekarang kita masuk habis dah ayat tentang mujadalah ni kan. Dia boleh sebut nama mujadalah. Mana mujadalah tu maknanya ialah muhawarah tadi tu kan. Mujadalah itu daripada jidal, bukan jidal ni makna bukan berdebat, bukan bergaduh, bukan, tapi maknanya ialah bersoal jawab. Itu mujadalah tu. Jadi mujadalah. Kalau mujadilah artinya perempuan yang mujadil, perempuan yang bersoal-soal tadi tu. Jadi ada dua lah itu kan, tapi yang biasanya ialah mujadalah. Seterusnya Allah Ta'ala sebut sekarang ni masuk kepada cerita, habis cerita pasal Khawlah, habis cerita pasal Aus bin Samit ni, kita masuk pula cerita ni. Allah Ta'ala pun menegaskan satu benda apa yang kita sebut tadi dalam permulaan, iaitu pasal intima'. Pasal intima', innal lazina yuhadduna Allah wa rasulah kubitu kama kubital lazina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina azabun muhin. Allah Ta'ala sebut sekarang ni pasal manusia ni orang-orang kafir. Dikatakan setengah-setengah riwayat mengatakan bahawa ayat ini, ayat yang keempat ini, ayat yang kelima ini turunnya semasa peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab. Apa yang berlaku semasa peperangan Ahzab ni? Orang-orang kafir ni dia mengepung Madinah ni kan. Jadi menyebabkan orang Islam tak boleh keluar lah. Maknanya tak boleh keluar, tak boleh bawa makanan masuk. Kalau kita kata sekarang ni macam PKP dan sebagainya, tapi taklah sampai macam tu kan. Tapi ini orang kafir. Of course lah dia tak nak bagi makanan. Dia nak bagi kita tu mati kan. Orang Islam tu mati dalam Madinah tu. Jadi mereka ni bersama-sama tu kan, menentang menunjukkan bahawa mereka ni, orang kafir ni, mereka bersama-sama kan. Bersama-sama, bersatu padulah untuk menentang Islam. Tu kita kena faham satu benda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita sini, Allah Taala beritahu sini kan, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah, yuhaddu ni daripada perkataan hadda. Hadda tu yang tadilah hududullah tadi tu. Hadda tu maknanya batasan. Batasan apa ni? Jadi digunakan perkataan al-hadda tu, muhad,
allazina yuhaddu ni, al-muhaddah ni adalah disama dengan perkataan hampir sama perkataan makna lain ialah iaitu muadah, iaitu memusuhi, ataupun al-mubaghadah, iaitu marah, benci kepada satu benda yang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia perkataan hadda tu maknanya kau di sebelah sini, kamu di sebelah sana, aku di sebelah sini, kau di sebelah sana. Maknanya tidak bersamalah, dia tak suka kepada yang sebelah sini tu. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan orang-orang yang tak suka, orang-orang yang membenci, orang-orang yang menyerang. Ya, apa tu? Allah wa rasulahu. Dan dia menyerang Allah, tak suka kepada Allah, tak suka apa yang datang apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala kata kubitu. Kubitu ni adalah artinya azillu. Azillu kehinaan kehinaan. Jadi hinalah, akan terkena hinalah. Kenapa dia kata kubitu? Kubitu ni ialah fi'il madhi dalam bahasa Arabnya. Dia kita ada fi'il madhi, kita ada fi'il mudhari'. Jadi bila sebut fi'il madhi ni artinya ialah perkara yang dah berlaku. Jadi di sini kadang-kadang dalam Quran tu dia gunakan perkataan fi'il madhi untuk menunjukkan kepada apa? Dia nak kata fi'il madhi bukan untuk menunjukkan dia telah berlaku, tapi untuk litahqiqil waqi', litahqiqil wuqu', iaitu dia pasti akan berlaku. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini kubitu, pasti akan mereka ini akan dihina. Orang-orang yang menentang Allah Taala pasti mereka akan dihina. Kubitu sebagaimana kubital ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada ni yang menentang Allah, menentang Rasul, mereka itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalah. Jadi Allah Taala kata waqad anzalna ayatin bayyinat, sedangkan Allah Taala telah turunkan tanda-tanda yang jelas. Nabi itu adalah betul dan sebagainya. Kemudian walil kafirina azabun muhin, Allah Taala kata bagi orang kafir azab yang pedih. Azab yang pedih tu bila disebutkan oleh ayat seterusnya, itu ayat nombor 6. Mereka ni akan dikenakan azab yang pedih yauma yab'asuhumullahu jami'a. Pada hari di mana Allah Taala akan bangkitkan mereka semuanya. Mungkin sekarang ni mereka atas dunia ni mereka macam segar, tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala akan hinakan mereka lambat laun, sama ada di dunia ataupun kalau tak di dunia, yang pastinya yauma yab'asuhumullah, pada hari mereka dibangkitkan, mereka akan dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya jami'an. Fayunabbi'uhum bima amilu, Allah Ta'ala akan bongkar semua, Allah akan beritahu semua kan, ceritakan semua apa yang telah mereka lakukan. Pada masa itu barulah mereka rasa kehinaan yang sangat-sangat tu. Jadi Allah Ta'ala kata ahsahullah, mereka ingat Allah ni tak lupa ni. Apa yang? Ya, manusia tu lupa. Wa nasuh, Allah Ta'ala kata manusia tu lupa apa mereka buat. Mereka dah buat ni, mereka buat ni. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang kita lupa. Banyak benda kita lupa kan. Kita lupa kita pernah buat ni. Kita pun lupa punya buat ni kan. Tapi Allah Ta'ala kata semua benda tu dicatat. Dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahsahu, Allah Ta'ala kira, Allah Ta'ala catat, Allah Ta'ala ada semua rekodkan semua benda tu. Wa nasuh, dan mereka tu lupa. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah itu di atas segala-galanya syahid. Syahid ni maknanya ialah menjadi saksi, memerhati, melihat. Allah Ta'ala tak boleh nak ditutup daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang berlaku. Jadi alhamdulillah kita tamat di sini dulu pada pagi ni muka surat 542. Insya-Allah jumpa lagi di muka surat 543. Kita lihatkan sambungan daripada Al-Mujadalah ni. Kita ada semua insya-Allah kan, ada 22 ayat 22 ayat daripada surah Al-Mujadalah ni. Al-Mujadalah insya-Allah moga-moga kita akan lihatkan bagaimana yang dikatakan sebagai Al-Intima tu kan. Jadi Allah tak nak mengajar kita Al-Intima. Jangan lupa insya-Allah share semua kepada semua sahabat-sahabat yang lain, kepada siapa saja insya-Allah kan, sharekan link yang ada ni kepada semua manusia atas dunia ni. InsyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.